Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Belia berumur 18 hingga 20 tahun atau pelajar sepenuh masa yang menuntut di IPT boleh mula mendaftar menerima kredit RM200 mulai Isnin depan pukul 8 pagi. Tempoh pendaftaran dan tuntutan menerusi program e-Belia Rahmah itu adalah mulai 26 Jun hingga 22 Ogos. Belia yang layak boleh mendaftar melalui salah satu daripada 3 penyedia perkhidmatan e-dompet iaitu Boost, Settle dan Touch and Go. Syarikat Teknologi Kesihatan berpangkalan di Amerika Syarikat Zimmer Biomet memilih Malaysia sebagai ibu pejabat dan pusat perkhidmatan perniagaan global bagi rantau Asia Pasifik. Ketua Pegawai Eksekutif Invest KL berkata, pemilihan membuktikan negara kekal destinasi ideal hub serantau bagi syarikat global. Malaysia menawarkan kelebihan dari aspek kemahiran pelbagai bahasa, kualiti graduan serta ekosistem ekonomi digital. Jumlah keseluruhan pengagihan bantuan kepada mangsa bencana yang layak bagi tempoh 2020 hingga 2022 ialah sebanyak RM963.65 juta. Ia merangkumi jumlah agihan sebanyak RM5.4 juta pada 2020, RM113.63 juta 2021 dan RM844.62 juta 2022. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas berkata, semua peruntukan telah diaudit. Cadangan tapak percuma dan nominal daripada kerajaan negeri diutamakan untuk pembinaan program pembangunan rakyat PPR. Timbalan Menteri KPKT berkata, bagi menyegerakan pembangunan PPR tersebut, pihaknya memerlukan 3 cadangan lokasi untuk memastikan implikasi kos pembinaan tidak tinggi dan lokasi berdekatan pusat bandar. KPKT mendapat respons yang baik mengenai cadangan tapak, namun terdapat beberapa rundingan masih belum mencapai kesepakatan. RM6.48 juta disedia Mawib bagi pengurusan saudara baru sepanjang tahun ini. Daripada jumlah berkenaan, RM1.88 juta bagi tujuan bayaran sangguhati kehadiran kelas pengajian di wilayah persekutuan. Selain Kompleks Darul Hidayah, kelas pengajian mu'alaf juga turut diperluas di 7 buah masjid terpilih sekitar ibu negara. SPR sudah dimaklumkan mengenai pembubaran DUN Kelantan esok. Speaker DUN Kelantan berkata pihaknya sudah menghantar surat pemakluman tersebut minggu lepas. Rabu lepas, Menteri Besar memaklumkan DUN Kelantan mempunyai 45 kerusi akan dibubarkan esok selepas mendapat perkenan Sultan Kelantan. 2 lelaki disyaki terlibat dalam kes memukul seorang pekerja kedai serba neka hingga cedera di Semenyih telah ditahan. Ketua Polis Daerah Kajang berkata masing-masing berusia 31 dan 32 tahun ditahan di Seremban dan Sepang. Permohonan reman terhadap mereka akan dibuat esok bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Pemeriksaan lanjut mendapati kedua-duanya mempunyai 1 rekod lampau melibatkan kes jenayah dan dadah. Ini pula, berang ditegur mengisi minyak petrol ke dalam tong. 2 lelaki warga Singapura bertengkar dengan seorang penghantar makanan di sebuah stesen minyak di Iskandar Puteri 16 Jun lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri memaklumkan insiden tular menerusi video semalam sekaligus mencetuskan pelbagai reaksi. Laporan polis turut dibuat penghantar makanan terbabit. Siasatan awal mendapati minyak diisi ke dalam tong untuk kegunaan go-kart. Seorang lelaki warga asing ditahan kerana disyaki mencabul seorang wanita di tapak pasar malam di Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh memaklumkan tangkapan dibuat selepas menerima laporan mangsa yang berusia 36 tahun pada hari kejadian. Suspek direman selama 3 hari mulai hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan dalam kurungan cabul kehormatan. Polis Perak membuka kertas siasatan kes kematian mengejut pelajar tingkatan 3 di ICU Hospital Sri Manjung. Ketua Polis Daerah Manjung berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian pada pukul 4.38 petang semalam. Mangsa tidak sihat pada 16 Jun kerana mengalami kesakitan di bahagian kaki. Punca kematian disebabkan darah beku tersumbat di paru-paru. Dewan Negara luluskan satu lagi RUU berkaitan pemansuhan kesalahan percubaan bunuh diri iaitu RUU Kesihatan Mental Pindaan 2023. Ia sekaligus menandakan proses menyahjenayahkan cubaan bunuh diri di peringkat Parlimen telah pun selesai. RUU antara lain bagi memberi kuasa kepada pegawai intervensi krisis untuk selamatkan individu yang cuba membunuh diri.
Seorang guru muzik mengaku tidak bersalah atas kesalahan memandu secara bahaya sehingga menyebabkan kematian seorang wanita pada 8 Mei lalu. Tertuduh Oh Cheng Sing, 28 tahun, didakwa memandu kereta secara bahaya sehingga menyebabkan kematian seorang wanita di Jalan Loh Po Heng, Tanjung Bunga kira-kira pukul 10.20 pagi. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dan menetapkan 26 Julai depan sebagai sebutan semula kes. Bekas anggota TLDM dipenjara 6 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Seremban atas 5 pertuduhan memperdaya 5 mangsa dengan membuat pembayaran tidak wujud. Ia melibatkan kerugian hampir RM20,000 bulan lalu. Tertuduh Muhammad Nur Ikhwan Adha Muhammad Sofin, 26 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan magistrate selepas semua pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Jabatan Imigresen berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan manusia dalam operasi khas OPS Gelombang 3. Operasi melibatkan bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya dan JIM Kelantan dilaksana 14 Jun lepas. Seramai 68 orang warga asing ditahan. Ketua Pengarah Imigresen berkata tangkapan melibatkan warga Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Vietnam dan India. Ini pula cubaan menyeluduk masuk 11 ekor burung kakak tua dari Singapura. Aktiviti berkenaan dipatahkan Jabatan Perkhidmatan Johor DCIQ BSI Johor Bahru 7.30 malam 31 Mei lalu. Rampasan dilakukan selepas maklumat diterima Jabatan Kastam Diraja Malaysia berkenaan seorang lelaki warga Singapura membawa burung berkenaan dalam keretanya. Suspek juga didenda RM80,000 dan dipenjara 7 hari pada 7 Jun lalu selepas mengaku bersalah. Di Kedah, 1.5 tan benih kerang dirampas Maritim Malaysia, Zon Maritim Kuala Kedah di Padang Keria Sanglang semalam. Seorang lelaki warga tempatan bersama sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran turut ditahan. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah berkata, dalam ops aman yang dijalankan, bot suspek bergerak dalam keadaan mencurigakan dan cuba memecut selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Ia dipercayai cuba menyeludup masuk ke Thailand. Kementerian Pertahanan tidak pernah berkompromi terhadap sebarang bentuk pencerobohan ke atas sempadan negara. Sejajar dengan agenda Kertas Putih Pertahanan, kedaulatan negara akan terus dipertahan sama. Timbalan menterinya berkata ruang diplomasi menjadi platform terbaik bagi membangkitkan isu pencerobohan melibatkan nelayan asing dan ruang udara. Sejak 2020 sehingga 6 Jun tahun ini, 13,243 warga asing ditahan atas kesalahan tinggal lebih masa. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri, kerajaan tidak akan berkompromi khususnya aspek keselamatan melibatkan kemasukan dan keberadaan warga asing di dalam negara. Sebagai langkah kawalan, permohonan visa daripada pelancong asing akan disaring terlebih dahulu secara dalam talian. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin dilantik sebagai Ketua Polis Negara baru selama 2 tahun. Manakala Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Sri Ayub Khan Maidin PC pula dilantik sebagai timbalannya. Pelantikan mereka berkuat kuasa Jumaat ini. Jabatan Kesihatan Pahang rampas 114,430 ubat tidak berdaftar dan produk kosmetik tidak bernotifikasi setakat 2018 hingga tahun lalu. Rampasan hasil serbuan cawangan penguatkuasaan farmasi negeri melibatkan 382 premis dengan nilai rampasan RM3 juta. Ia membabitkan 311 kes termasuk kesalahan di bawah Akta Racun. Orang ramai terutama pekebun dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa kawalan. Pengarah Bomba dan Penyelamat Perak berkata tindakan tersebut berisiko dan boleh menyumbang kepada kebakaran lebih besar. Sejak bulan lalu, sebanyak 296 kes kebakaran terbuka diterima JBPM negeri dengan kebakaran belukar dan lalang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 223 kes. Inisiatif Rintis menerusi skim perubatan madani mampu mengurangkan beban kos rawatan dan menampung keperluan kesihatan golongan B40. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Johor berkata, fasa awal program ini melibatkan 10 daerah termasuk Johor Bahru yang mampu mengurangkan kesesakan di klinik kesihatan dan hospital. Penerima STR boleh mendapatkan rawatan pesakit luar kes akut percuma di 33 klinik perubatan swasta berdaftar di daerah berkenaan.
Mushaf Sultan Mizan Zainal Abidin dilancarkan. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan merasmikan mushaf yang beridentitikan hiasan Terengganu. Titah baginda, Kesultanan Terengganu sejak dahulu lagi amat sinonim dan tersohor dalam menaungi aktiviti penulisan mushaf. Penghasilannya adalah yang terbaharu selepas penulisan terakhir oleh almarhum Sultan Zainal Abidin III pada tahun 1890, iaitu kira-kira 120 tahun lalu. 131 syarikat dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, India dan United Kingdom menyertai acara pameran hadiah terbesar di Malaysia. Pameran Anjuran Persatuan Hadiah dan Cenderamata Malaysia MGPA itu turut mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records bermula semalam berlangsung sehingga esok. MBOR mengiktiraf pameran hadiah terbesar di Malaysia menekankan peranan penting industri hadiah dalam melonjakkan jenama buatan Malaysia. Lebih 1,000 penduduk orang asli suku kaum Temiar di Pos Simpor dan Pos Gop di Gua Musang menerima manfaat menerusi program Outreach dan Kembara Mesra Rakyat. Program antara lain memberi peluang mereka mendaftar untuk memiliki dokumen pengenalan diri. Program berlangsung selama 3 hari di Anjur Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa dengan kerjasama beberapa agensi lain. Persekutuan Renang Malaysia MS meminta agar seluruh rakyat Malaysia bersabar sementara menanti beberapa muka baharu untuk mengembalikan kegemilangan negara dalam acara renang. Pada masa yang sama akan mengkaji perenang berpotensi terlebih dahulu. Jelas penolong setiausaha MS Nurul Huda Abdullah, prestasi pasukan renang negara telah merosot berbanding ketika beliau menyertai sukan itu 3 dekad lalu. Cadangan Penubuhan Tabung Kewangan Asia (IMF) bertujuan memastikan kestabilan dan daya tahan kewangan serantau. Pada masa yang sama, jelas Timbalan Menteri Kewangan, ia juga berperanan menjadi platform kerjasama kewangan 68 negara Asia sekaligus membantu menangani krisis mudah tunai. Perdana Menteri sebelum ini telah mencadangkan agar IMF disemak pada Februari lalu di Bangkok. Sistem pembayaran tol terbuka tidak akan menjejaskan operasi Touch and Go ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif TNG Digital berkata, penggunaan kad kredit dan debit akan menawarkan lebih pilihan kepada pengguna. Pada masa sama, Touch and Go diyakini akan kekal menjadi pilihan utama berdasarkan kelebihan dan keselesaan yang ditawarkan. Bank Rakyat jalin kerjasama strategik dengan Touch and Go e-wallet bagi membolehkan pembayaran bil dibuat menerusi JomPay Bank Rakyat. Kerjasama itu merupakan sebahagian agenda digitalisasi seiring pelan strategik 5 tahun Bank Rakyat 2025. 10% daripada 10 juta pengguna aktif Touch and Go e-wallet disasar menggunakan perkhidmatan berkenaan. Operasi SAR kapal selam pelancong yang hilang Titan memasuki hari ke-4. Sebuah pesawat Kanada mengesan bunyi di bawah permukaan air di kawasan pencarian. Kenderaan pengesan jarak jauh ROV dipindahkan untuk siasat asal usul bunyi terbabit. Bagaimanapun, pencarian belum beri hasil positif. Data dari pesawat jenis P-3 turut dikongsi dengan Tentera Laut Amerika Syarikat untuk analisis lanjut. 2 anggota tentera maut selepas helikopter tentera udara Kanada terhempas di Sungai Ottawa. Perdana Menteri Kanada memaklumkan 2 lagi mangsa terselamat. Helikopter CH-147 terhempas berhampiran pangkalan tentera di Petawawa, Ontario. Siasatan akan dijalankan susulan nahas terbabit. Singapura mengatasi Hong Kong, London dan New York menjadi bandar paling mahal untuk gaya hidup kelas atasan. Laporan Gaya Hidup dan Kekayaan Global 2023 oleh Julius Baer Group mendedahkan kereta dan insurans kesihatan asas di Singapura lebih mahal berbanding purata global dengan kos masing-masing pada 133% dan 109%. Juga permintaan tinggi untuk perumahan pendidikan yang mahal dan kos sara hidup yang tinggi. Sekurang-kurangnya 41 maut di penjara wanita Honduras akibat rusuhan. Ada mangsa yang meninggal dunia akibat melecur manakala yang lain ditembak mati. Pihak berkuasa sedang membuat siasatan ke atas insiden berkenaan. Tragedi dipercayai tercetus akibat pergaduhan 2 kumpulan Barrio 18 dan Mara Salvatrucha MS-13. Penjara Centro Femenino di Adaptación Sosial menempatkan 900 banduan.
5,000 penduduk Prague akan mendapat alamat baharu tidak lama lagi. Ia berikutan jalan yang sebelum ini dinamakan sempena nama Jeneral Soviet Ivan Stepanovich Konev akan ditukar rekoran perang Rusia-Ukraine. Konevova Street akan dinamakan semula sebagai Oktober. Tindakan itu bagaimanapun mendapat kritikan penduduk yang terpaksa menukar kad pengenalan dan dokumen lain dalam tempoh 6 bulan. Pihak berkuasa Brazil merampas 28.7 tan sirip ikan hiu yang diperoleh secara haram untuk dieksport ke Asia. Ia merupakan rampasan terbesar di dunia. Kira-kira 10,000 jerung dibunuh untuk mendapatkan sirip tersebut. Ia membabitkan dua spesies berbeza, jerung biru dan jerung mako sirip pendek yang diisytihar spesies terancam di Brazil bulan lalu. Pihak terlibat diburu untuk bantu siasatan. Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Toh dan Farhatul Aisyati untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.